Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar. Kita sambung kuliah kita masih lagi etika guru di sekolah. Okey, iaitu bertajuk tentang berniaga di sekolah. Ini satu topik yang agak menarik untuk dibincangkan hari ini. Untuk makluman, okey, guru kalau lihat di sini perniagaan bermaksud perihal urusan jual beli yang melibatkan barangan dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Okey, jadi di sekolah pada zaman saya dulu sampai sekarang mungkin memang ada berlaku melibatkan barangan ataupun perniagaan di sekolah. Kadang-kadang guru menjual buku, menjual alat tulis, menjual buku-buku teks dan sebagainya lah, dan mendapatkan keuntungan. Selain daripada itu, melibatkan produk ataupun perkhidmatan yang kepada pelanggan. Ini melibatkan produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan, especially kepada guru-guru yang minat untuk membuat tuition, menggunakan bayaran dan sebagainya. Tapi pada zaman saya dulu, biasa guru buat tuition di sekolah free saja, tidak ada bayaran apa-apa. Okey. Okay, ramai guru terlibat dalam perniagaan di sekolah, sama ada secara langsung ataupun dalam secara MLM ataupun multi level marketing. Ini memang ada berlaku tapi tidak banyak lah berlaku di sekolah. Tapi yang kita nampak sejak akhir-akhir ni guru juga dibenarkan untuk berniaga di bawah pengurusan koperasi lah. Menjual di sekolah itu sebagai satu aktiviti jualan, tapi keuntungan itu bukan dapat pada guru, biasanya dapat pada koperasi. Dan hari itu adalah mungkin hari sukan, itu special case punya lah. Okey, sekarang kita nak tengok kepada seterusnya ialah guru yang terlibat mula beralih arah dan melepaskan tanggungjawab. Ini yang masalah dia. Takut bila mendapat keuntungan daripada perniagaan, dia punya tumpuan untuk mengajar di sekolah dah kurang kan, dan hilang daya tumpuan dalam mengajar, khususnya yang melibatkan dengan MLM. Bukan saja MLM, yang ada yang saya dapat makluman yang tidak rasmi, ada juga yang buat perniagaan secara insurans. Insurans ni lepas tu dia dah keluar bagi waktu kerja buat insurans dan sebagainya. Ini pun salah satu menyalahi etika kerja lah. Itu yang perlu dibincangkan. Tapi kelas ini untuk kelas kita sajalah. Okey. Tugas sebenarnya yang dianggap sebagai sampingan. Ini yang dikatakan sebagai itu yang kita tak berminat di sini, iaitu tugas hakiki kita dianggap sebagai sampingan saja. Okey, tidak menghargai amanah yang diberikan kepada mereka. Ini yang sangat berat ni, sebab kita telah diberi tugas, iaitu menjalankan ataupun diberi sebagai jawatan. Jawatan dulu, pada zaman dulu jawatan nama dia adalah guru lah, GURU, guru. Tetapi dah diubah kepada, sebelum tu diubah pada pegawai perkhidmatan pendidikan, sama ada lepasan diploma ataupun ijazah lah, PPPS, PPPLD, PPPS, dan sekarang ni dah standardise kepada pegawai perkhidmatan pendidikan sahajalah, sama saja. Jadi mengikut grade. Itu yang nama jawatan ketika inilah. Okey, itu amanah yang telah diberikan. Kita perlu menjaga amanah yang diberikan. Tapi baru ni kita lihat petikan surat khabar yang saya berikan itu. Guru di Malaysia adalah guru yang terbaik dari segi dedikasi. Memang betul lah. Suka memberi tuition kepada pelajar. Pukul 7.30 saya tengok sekolah anak saya dulu, pukul 7 dah mula tuition pagi. Awal tu maksudnya kita kena pergi, kalau pukul 7 mula, bayangkan lah pukul berapa nak mula kan.
kita nak pergi hantar tu pukul apa? 6.30 pagi, 6.45. Kan? Itu pun kena ambil tengok juga. Bukan saja semua kan yang melibatkan dengan perniagaan. Okey. Seterusnya kita nak lihat dari segi ketika musim perayaan juga menimbulkan peluang berniaga. Kita tak pasti. Ini sudah pastilah. Peluang berniaga kuih raya, baju raya, tempahan pakaian, perhiasan wanita, banyak lagi lah. Memang saya ada juga pengalaman saya bertugas di Politeknik. Sama saja, di Politeknik pun sama kan. Ada jual kuih raya, tempahan baju raya, kain raya dan sebagainya. Yang wajibnya ialah kuih raya lah. Memang ada pada awal lagi kita dah tempah lah kan. Tapi itu kita tak kisah sangat lah sebab dia bermusim kan. Okey, mewujudkan budaya yang tidak baik di sekolah. Ini satu budaya lah yang perlu diambil kira lah. Kalau boleh tak perlulah kan nak menjaga lagi di sekolah dan sebagainya. Itu puas sepenuhnya kepada PDP untuk pengajaran dan pembelajaran. Okey, Minggu Sesuai Kenal tengah menjadi tempat individu untuk dijemput untuk mempromosi barangan mereka. Sama juga walaupun di sekolah kita buat promosi barangan, kuih raya di universiti kita ada jual juga, biasalah. Di universiti kita buat promosi, menjual buku-buku kan, menjual alat-alat tulis yang berlabelkan universiti. Yang itu memang berlaku lah. Saya pun suka beli kalau kita pergi Politeknik mana-mana kita suka beli ada nota kan, buku nota yang tercetak nama Politeknik, nama universiti dan sebagainya. Kan itu biasanya ada komparasi lah. Okey, seterusnya guru berkempen murid menyertai tuition. Ini yang saya katakan tadi, melibatkan tuition yang dijalankan melewatkan sukatan pelajaran. Jadi guru sengaja melewatkan, ini kita tak nak melewatkan supaya tak habis nanti pelajar akan pergi buat tuition. Kita kena sama. Itu yang saya lihat. Kadang-kadang kita buat pelbagai model, kita dah buat kit media, kita dah buat pembelajaran secara online, pembelajaran secara smart learning dan sebagainya kan, based learning lah apa kan, semua kan, PBL, project based learning. Tapi apa pun akhirnya kita akan pergi juga kepada tuition, latih studi di pusat-pusat tuition. Rasa kita perlu buat kajian jugalah. Kenapa perlu? Memang kalau kita lihat dalam permainan bola pun, sukan dan sebagainya pun, latih tubi itu sangat penting kan untuk meningkatkan pencapaian pelajar, pencapaian sukan dan sebagainya. Okey, memberi tumpuan ataupun memberikan penumpuan yang berbeza. Ini yang masalah kita perlu elakkan. Mengambil keuntungan daripada tuition tadi, menggunakan sekolah sebagai tempat tuition. Ini pun masalah juga. Biasa zaman saya dulu kalau menggunakan sekolah sebagai tempat tuition, biasa guru bagi free lah. Ini tidak timbul lah. Mungkin ketika ini saya tak tahulah, kita dah tinggal sekolah lama. Okey, menggagalkan atau memberikan markah rendah kepada murid yang disasarkan. Ada juga macam ni beri markah rendah supaya melihat pelajar lemah dan akhirnya kena hantar ke tuition. Jadi tuition tu memberi performa yang baik di tuition, menunjukkan keberkesanan pusat tuition itulah. Ini pun perlu semuanya perlu dijagalah. Semuanya terletak pada hati lah. Okey, menggunakan kaedah menggunakan kemudahan sekolah untuk tuition. Ini seperti yang disebutkan tadi. Menjual makanan ketika kelas tuition kerana tiada kantin. Ini tak apalah. Okey. Seterusnya persoalan. Ini pun kita boleh bincangkan nanti dalam perbahasan kita nanti, mungkin kumpulan 5 dan kumpulan 4 dan kumpulan 5 nanti. Kita nak bincangkan sedang mencari tajuk gaji guru tidak mencukupi ke sehingga terpaksa berniaga di sekolah. Bukan. Gaji guru kalau ikut sekarang ni, gaji guru memang sangat tinggi lah berbanding dengan dulu.
especially guru-guru yang lama, mereka telah dia bertugas 20 tahun, 30 tahun, gaji mereka dah banyak lah. Especially yang telah grade 48 ke atas, mereka dah menghampiri 10,000 dan dah melepasi 10,000 lah gaji. Okey, jadi tidak timbul lagi kerjaya, tapi bukan sebab guru gaji kecil, sebab masalah dia penggunaan duit ataupun pembelanjaan tu tinggi lah. Bayar rumah sewa pun meningkat, bayar barang-barang pun meningkat, kereta lagi sewa, bagi pada ibu bapa lagi kan. Jadi baki duit tu tidak banyak lah, walaupun gaji dia banyak. Okey, seterusnya kerjaya guru merupakan salah satu kerjaya di Malaysia yang mendapat gaji paling rendah dalam sektor awam. Ni salah, tak tepat. Sebenarnya gaji adalah mengikut skim sama saja dalam sektor awam. Kalau DG ataupun grade 41 sama saja gaji dia, lebih tak banyak beza pun, dalam mungkin dalam berpuluh-puluh ringgit saja. Kalau N41 berbanding dengan DG41 berbanding J41, dan grade-grade lain, grade-grade J ataupun kedoktoran dan sebagainya, beza dia tak banyak pun. Jadi sama saja mengikut grade. Boleh merujuk kepada jadual gaji. Tapi gaji sekarang dah tak sama macam dulu. Dulu ada dia punya tangga gaji, T berapa. Kalau dulu ijazah biasa, biasanya dia akan mula dengan T2, T3 kan. Kalau ijazah kejuruteraan, dia akan mula dengan T6, tinggi sedikit. Kalau accounting dia lebih tinggi. Yang paling tinggi setakat ini adalah accounting lah. Biasanya T10. Banyak gaji dia. Itu yang, tapi sekarang ni gaji dah melihat kepada ada gaji minimum dan gaji maksimum. Tapi permulaan gaji tu masih lagi ditetapkan lah macam biasa. Okey, seterusnya masyarakat menilai sesuatu pekerjaan melalui duit yang diterima, bukan apa yang dilakukan. Ini persoalan lah. Okay, seterusnya kemungkinan masalah kekurangan guru seperti doktor yang lebih cenderung ke sektor swasta. Ini mungkin tak berlaku lah, ketika ini tidak berlaku lah. Masalah kekurangan guru tidak berlaku. Okey, seterusnya kita nak sambung sedikit lagi, iaitu tentang kerjaya sambilan. Okey, kerja sementara untuk menambahkan pendapatan. Ini tidak memang berlaku lah. Zaman saya dulu pun, guru-guru masa itu tahun 80 lebih, 86 tu kan, 80-an. Jadi masa itu guru memang pendapatan dia tak tinggi masa itu. Jadi memang guru-guru buat mencari kerja tambahan lah untuk menambahkan pendapatan. Okey, pengalaman bekerja menjejaskan arti kehidupan sebenar. Okey, ini banyak definisi lah. Pengalaman bekerja menjelaskan arti kehidupan sebenar. Ini masing-masing tafsiran lah. Okey, menerapkan nilai menepati masa, mengikut arahan, rajin menggunakan minda serta lebih berwawasan. Ini ini memang perlu ada lah. Kita kena rajin, menepati masa, mengikut arahan. Okay? Dan berwawasan ni maksudnya you kena lebih berfikiran jauh ke depan. Okay? Seterusnya, tekanan hidup memaksa guru di kawasan bandar mencari alternatif. Ini betul lah, sebab sewa pun mahal lah di bandar-bandar. Kalau guru yang mau melibatkan dengan politik, banyak dia dihantar ke bandar. Sebelum tu dihantar ke Felda dan sebagainya kan. Bila dihantar ke bandar barulah mengetahui dia punya kesan. Kesannya terlalu berat lah di bandar, sebab kos sewa rumah, pembelanjaan keluarga dan bebanan hutang yang banyak lah. Nak sewa rumah dah buat dah, untuk pergi sana kena sewa lagi kan. Itu yang nampak berat. Okey, kita sambung lagi selepas ini. Kita akan sambung balik. Kita rehat 5 minit. Okey, jumpa lagi. Bye.